Okey, dia datang. Dia datang. Tapi jangan risau kerana entiti ini datang bukan nak menakutkan, tidak, tapi sebenarnya adalah untuk membantu anda juga kerana akhir nanti anda membantu negara. Ya, sebenarnya cakap pasal perasaan takut tu, itu adalah perasaan yang dialami oleh mungkin anda di luar sana kepada pembayar cukai tapi elak untuk bayar cukai, takut. Kenapa takut nak bayar cukai? Sebenarnya kita dapatkan penjelasan daripada orang yang pakar untuk bercakap tentang itu, dan kenapa anda perlu bayar cukai sebenarnya. Okey, kali ini kita bersama dengan pengarah Seksyen Operasi Dasar Jabatan Operasi Cukai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, iaitu Dr. Rashida Cik Rosli. Terima kasih atas kesudian meluangkan masa. Okey, kita mulakan dengan kenapalah kita bagi kefahaman lah kepada masyarakat di luar sana. Kenapa pentingnya kita lunaskan cukai ni? Doktor, silakan. Essentially, seperti yang Nini dan Chad sedia maklum bahawa LHDN sebenarnya ada menawarkan program khas pengakuan sukarela 2.0 atau lebih dikenali sebagai PKPS lah. Dekat sini sebenarnya inisiatif ni kita nak menggalakkan pembayar cukai untuk tampil secara sukarela melaporkan pendapatan yang sepatutnya dalam tempoh PKPS yang kita tawarkan ini. So sebenarnya inisiatif ni juga dia berlandaskan kepada konsep yang selalu juga hasil tekankan, iaitu AES, Awareness, Education and also Services, di mana kita memberi peluang kepada pembayar cukai. Kalau sebelum ni mungkin ada yang belum pernah melaporkan pendapatan ataupun tidak mengumpulkan borang nyata cukai, ataupun seperti mungkin saya rasa ramai juga di luar sana, ada juga di luar sana yang dah melaporkan cukai tetapi mungkin ada terkurang melaporkan cukai. Dan termasuk juga kepada pembayar cukai yang mungkin ada tidak melaporkan pelupusan aset, dan juga kalau ada dokumen atau perjanjian yang belum disetemkan dalam tempoh tertentu. Inilah yang dikatakan sebagai program khas pengakuan sukarela yang kita tawarkan. Ini satu program yang sekiranya datang lagi lah, dulu pernah dilakukan sekali dan kali ini kali kedua dilakukan, dan merupakan satu peluang yang harus dan perlu untuk dibuat oleh rakyat Malaysia. Untuk program ini, siapa sebenarnya layak untuk menyertainya? Okey, sebenarnya semua pembayar cukai adalah layak untuk menyertai PKPS ni, sama ada pembayar cukai itu adalah pembayar cukai baharu ke ataupun pembayar cukai sedia ada. Tapi dalam konteks ni mungkin saya boleh terangkanlah, maksudnya pembayar siapa yang dikatakan sebagai pembayar cukai baharu tu. Pembayar cukai baru tu maksudnya pembayar cukai tu dia tidak pernah melaporkan pendapatan dia kepada lembaga hasil lagi. Tapi sebenarnya dia dah ada pendapatan ataupun dia dah ada perniagaan untuk bagi tahun taksiran 2022 dan juga tahun ke belakang. Itu yang kata pembayar cukai baru ni meliputi juga pembayar cukai tu mungkin dia dah ada nombor pengenalan cukai, kita panggil sebagai TIN lah, Tax Identification Number, ataupun dia dah ada juga TIN number tapi ini dia belum melaporkan apa-apa lagi di lembaga hasil. So macam kali pertama untuk melaporkan pendapatan dia di lembaga hasil ini yang katakan sebagai pembayar cukai baru. Mungkin Chat dan ini saya mungkin boleh tambah jugalah dari segi pendapatan perkongsian juga. Pembayar cukai juga boleh buat pengakuan sukarela lah untuk melaporkan berdasarkan kepada fail perkongsian mereka, tapi perlulah mendapat persetujuan daripada semua ahli kongsi. Okey, kita nak tahu juga macam Dini katakan tadi, kena rebut peluang. Ini sahaja masa yang ada untuk kali kedua ini, PKPS ini. Bila tempohnya dan sampai bila, dan apa sebenarnya skop laporan yang ada dalam PKPS kali ini? Okey. PKPS yang ditawarkan ni sebenarnya bermula daripada 6 Jun 2023 sehingga 31 Mei 2024 lah, seperti yang telah diumumkan oleh kerajaan. Mungkin saya boleh terangkan sedikit lah berkenaan dengan skop PKPS ni, siapa yang terlibat. Jadi kalau kata pembayar cukai itu adalah pembayar cukai baru yang boleh tampil secara sukarela untuk melaporkan pendapatan mereka ataupun pendapatan perniagaan bagi tahun taksiran 2022 dan juga tahun kebelakangan. Okey. So selain daripada pembayar cukai baru ni, sebenarnya dia terbuka juga dengan pembayar cukai sedia ada. Mungkin ramai juga nak tahu kalau pembayar cukai sedia ada ni macam mana. So masih boleh juga untuk mengambil peluang ni. Tolonglah ambil peluang yang ada ni untuk melaporkan pendapatan, tetapi bagi tahun taksiran 2021 dan
juga tahun ke belakang. Tapi kalau kata pembayar cukai tu, pembayar cukai sedia ada, dia dah melakukan pendapatan terkurang lapor dan yang tu pun boleh proceed. Tapi kalau kata pembayar cukai sedia ada tapi masih ada lagi borang nyata yang belum dikemukakan, boleh juga berbuat demikian dalam tempoh PKPS inilah. Okey. Baik, dalam konteks ini juga Doktor, saya nak memahami juga, mungkin ada yang tak faham lagi berkaitan tentang isu peluang yang diberikan melalui PKPS. Apa bezanya dengan adanya PKPS dengan tiadanya PKPS? Okey. Okey. So PKPS ni sebenarnya mungkin saya boleh tambah lagi lah daripada on top of apa yang saya dah explain tadi tu, selain daripada terkurang lapor pendapatan, ia juga melibatkan mungkin sebelum ni pernah ada terlebih tuntut, orang kata terlebih tuntut perbelanjaan, terlebih tuntut apa orang kata pelepasan insentif elang modan juga boleh berbuat demikian jugalah. Dan skop dia bukanlah kata skop kepada percukaian juga, termasuk juga kepada cukai keuntungan harta tanah. Kalau kata tak melaporkan pelupusan aset, masih juga boleh berbuat demikian dalam tempoh ni, termasuk juga kepada duty stamp lah, kalau ada any dokumen ataupun perjanjian surat cara yang sepatutnya distamkan tetapi belum distamkan, bolehlah berbuat demikian dalam tempoh tersebut. So mungkin Chat lebih berminat lah nak tahu apa perbezaannya pelaksanaan PKPS ni kalau ambil peluang dalam tempoh PKPS ni berbanding dengan tempoh-tempoh biasa. Ini yang kita katakan sebagai manfaat PKPS inilah. Mungkin satu, saya boleh katakan sama ada nanti mungkin Chat dengan Dini boleh bagi tahulah menarik ke tak menarik program yang kami tawarkan ini. Yang pertamanya adalah tiada penalti. Maksudnya any pendapatan yang kita laporkan, pembayar cukai laporkan dalam tempoh PKPS ini, kita tak akan kenakan penalti. Sama jugalah kalau kata macam saya cakap tadi duty stamp, surat cara, kita bagi pengecualian sepenuhnya penalti ke atas penyetaman yang janji tempohnya perlu dibuat dalam tempoh kata daripada sekarang ni sehingga 31 hari bulan 31 Mei 2024 lah. Panjang lagi. Kalau 31 kan habis dah ni. Tempoh PKPS ni lah. Maksudnya dalam tempoh PKPS ini jadi kena berpeluang sekarang. Jangan tunggu dah habis nanti alamak tunggu mana tahu next year ada lagi peluang lain, jangan tunggu. Kita kata ini inilah PKPS yang kita buat, ambil peluang ni, selepas ni tak ada lagi PKPS. Selain daripada tu, mungkin saya boleh tambah jugalah kan, dari segi penalti kosong, kita pun tidak akan membuat tindakan penguatkuasaan. Maksudnya tak ada audit, tak ada investigation untuk semua pembayar cukai yang tampil menyertai program PKPS ini. So itu menarik kan? Itu menarik bagi saya, menarik tu. Ada lagi. Kalau kata macam melaporkan pendapatan kepada hasil ni dalam tempoh PKPS ni, kami di peringkat lembaga hasil ni akan menerima secara suci hati. So apa yang pembayar cukai laporkan, itulah sebenarnya pendapatan yang sepatutnya dan kami akan terima di peringkat lembaga hasil. Maksudnya tak ada penalti, tak ada audit. Menarik kan? Tapi tak ada audit meja tu. Tak ada audit. Ini kita kata memang tak ada audit. Tapi untuk di peringkat lembaga hasil itu sendiri, kita perlulah buat, kalau kata Dini ataupun Chat ada laporkan dalam tempoh PKPS ni, kita buatlah semakan pendapatan yang dikemukakan tu dari segi orang kata dari segi calculation lah. Nak make sure pelaporan tersebut adalah tepat dan yang sepatutnya, itu saja. Tapi selebihnya kita akan menerima secara suci hati. Adakah peluang ini perlu direbut kepada mereka? Contohnya lah, ini situasi yang saya pernah lalui. Kadang-kadang kita kerja, lepas tu kita stop kejap, kita bekerja balik. Adakah perlu untuk kita declare ataupun mengisytiharkan bagi tahun-tahun yang terlepas diisytiharkan? Bagaimana situasi sebegini? Betul. Itulah apa yang kita sedang tawarkan di sini. Maksudnya macam tadi Chat maklumkan, mungkin ada on-off kerja kan. So kita buka kepada pembayar cukai sedia ada juga. So kalau kata ada terkurang lapor, dah hantar borang terkurang lapor, boleh ambil peluang ni. Ataupun memang ada tahun taksiran yang in between tu tidak melaporkan, tak hantar borang lagi, bolehlah berbuat demikian dalam tempoh PKPS ni. Tapi sebenarnya Dini, banyak situasi yang sebegini tau. Ada setengah individu yang memikirkan, gaji aku tak berapa banyak, tak perlulah kita declare
untuk cukai. Bagaimana pula situasi sebegitu? Selagi ada pendapatan yang sepatutnya just datang tampil dan laporkan kepada lembaga hasil lah. Masukkan je semua maklumat-maklumat tu, dia akan tengok sama ada perlu ataupun tak bayar cukai. Mana tahu ada pula kita dapat in return balik kan. Baik, itu antara perkara yang perlu diambil kira dalam konteks juga bagi mereka yang berminat, bukan sekadar berminat, memang kena rebut peluang ini. Bagaimana mereka mahu merebut peluang ini? Okey, bagaimana cara nak merebut peluang ini? Macam saya cakap tadilah, kalau kata pembayar cukai itu belum mengemukakan borang, so just boleh hantar borang dalam talian. So sekarang ni kita memang lembaga hasil pun memang ke arah e-perkhidmatan sepenuhnya. Jadi hantar secara dalam talian. Jadi borang nyata cukai pendapatan hantar through e-filing dan bagi borang CKHT melalui CKHT. Tapi kalau kata pembayar cukai tersebut ada pertambahan pendapatan, yang tu boleh akses kepada portal hasil ataupun portal MyTax melalui www.hasil.gov.my. So dekat situ ada pautan PKPS 2.0. So just boleh klik dekat pautan tersebut untuk dapatkan untuk melaporkan pendapatan. So melalui MyTax lah sebenarnya, daripada MyTax portal untuk melaporkan pendapatan yang terkurang tersebut. Ada borang lah di situ, borang pertambahan pelaporan pendapatan. Mungkin pautan yang boleh kita pergi ke mungkin www.hasil.gov.my ataupun pergi ke MyTax portal itu sendiri untuk akses kepada maklumat berkaitan dengan PKPS ini. MyTax aplikasi mobile tu boleh guna tak? Boleh. So sekarang ni memang kita menggalakkanlah segala urusan berkaitan dengan percukaian ni secara dalam talian. Maknanya tak ada turun padang lah untuk pergi. Lebih mudah kan, semua di hujung jari. Malam-malam sebelum tidur tu sempatlah bolehlah tekan. Okey, selesai. Baik, untuk ni salah satu tanggungjawab yang perlu untuk diambil. Pesanan ini kepada masyarakat rakyat Malaysia khususnya, mengapa mereka perlu merebut peluang ini dan mengapa mereka perlu membayar cukai kepada negara kita. Ya, betul. Macam inilah yang kita katakan, kita menawarkan satu program yang menarik untuk membayar cukai dalam tempoh yang saya boleh ulang baliklah. Manfaat dia, penalti, tiada penalti yang dikenakan dan juga orang kata dalam tempoh ini juga kalau kata melaporkan pendapatan PKPS ni, kita takkan adakan aktiviti penguatkuasaan, tak ada audit, tak ada siasatan dan kita menerima secara suci hati. Tapi mungkin saya boleh tambah di sini jugalah untuk tempoh bagi tujuan pelaksanaan PKPS ni juga bayarannya perlulah dibuat dalam tempoh 30 hari daripada notis ataupun melalui ansuran. Yang tu ansuran tu kena bayar selewat-lewatnya 31 Mei lah ikut tempoh pelaksanaan PKPS ni. Banyak sebenarnya peluang diberikan. Betul. Best sekali tak ada siasatan audit dilakukan ya. Suci hati. Takut sangat tu. Betul. Baik, ini merupakan satu usaha yang saya kira perlu untuk dilakukan dan terima kasih banyak-banyak diberikan kepada pihak LHDN kerana membuka ruang ini kepada rakyat Malaysia. Kerana tanggungjawab membayar cukai itu adalah untuk kita dan juga kepada manfaat kepada generasi kita juga. Berbalik pula kepada kita. Jadi tindakan itu harus kita lakukan dengan suci hati balik. Okey, terima kasih kepada Dr. Rashidah Cik Rusli, merupakan pengarah Seksyen Operasi Dasar Jabatan Operasi Cukai Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia.